Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 bagi subjek Pemikiran Sains dan Teknologi. Kami akan membentangkan tajuk keselamatan makanan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Siti Nur Fatihah binti Azizan sebagai ketua kumpulan. Yang kedua, Joey Chaiwani. Yang ketiga, Muhammad Syauqi Danish bin Abbas. Yang keempat, Pang Chenny. Dan yang kelima adalah Siti Sarah binti Muhammad Tahir. Apakah itu keselamatan makanan? Definisi keselamatan makanan ialah himpunan langkah dan tindakan yang diambil untuk melindungi makanan daripada pencemaran, kerosakan atau pengaruh yang boleh membahayakan kesihatan manusia. Matlamat utama keselamatan makanan adalah untuk memastikan makanan yang diambil adalah selamat, sihat dan sesuai untuk kegunaan manusia. Mengapa keselamatan makanan harus ditekankan? Yang pertama ialah dapat memastikan kesihatan manusia terjamin. Makanan yang kotor dapat menyebabkan keracunan yang akan mengancam nyawa manusia. Yang kedua adalah kita dapat mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh makanan. Yang ketiga, menghormati hak manusia yang juga berhak untuk mendapatkan makanan yang selamat dan sihat. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan ekonomi negara dengan mengekspor makanan yang berkualiti tinggi ke negara lain. Ini dapat membina mutu perdagangan yang sihat antara negara. Inilah yang akan terjadi apabila kurangnya kesedaran tentang keselamatan makanan. Restoran ini harus ditutup kerana taraf kebersihan permis makanan yang amat rendah. Hal ini dapat menyebabkan makanan yang dijual berkemungkinan kotor dan akan menyebabkan pelanggan lain berpotensi dapat keracunan. Terdapat 3 isi yang berkaitan keselamatan makanan. Yang pertama, hubungan agama dan manusia. Yang kedua, kepentingan sistem nilai dan agama. Dan yang ketiga, peranan sains dalam keselamatan makanan. Hubungan antara manusia dan agama. Agama Islam mengamalkan konsep pemakanan halal yang termasuk sumber makanan yang halal dan penyembelihan yang betul. Manakala agama Kristian mengamalkan tanggungjawab sebagai pengurus stewardship, iaitu keselamatan makanan juga tanggungjawab mereka sebagai pengurus ciptaan Tuhan. Dari perspektif agama Buddha, mereka mengamalkan konsep ahimsa, iaitu tidak menyakiti makhluk hidup lain dan menekankan kepada pemilihan makanan yang berasal dari sumber tumbuhan dan tidak mendera haiwan lain. Kepentingan sistem nilai dan agama bagi keselamatan makanan. Kepentingan sistem nilai yang pertama adalah etika profesional, yang kedua pengesanan dan analisis, dan yang ketiga kualiti kebersihan dalam pemakanan. Kepentingan dari segi agama, yang pertama, etika dan integriti. Yang kedua, tanggungjawab sosial. Dan yang ketiga adalah keadilan dan kemakmuran. Peranan sains dalam kehidupan. Peranan teknologi keselamatan makanan dalam kehidupan seharian termasuklah mengesan pencemaran dan penyakit dengan cepat dan tepat. Penggunaan data dan analitik dalam memproses data yang besar dan rumit sebagai sistem pemantauan keselamatan untuk mengesan risiko keselamatan makanan serta memberi pendidikan dan kesedaran dengan menyediakan informasi kepada pengguna. Keselamatan makanan adalah aspek kritikal yang merangkumi prinsip saintifik, nilai agama dan pertimbangan etika. Ia adalah penting untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Ajaran agama sering menekankan kepentingan mengambil makanan yang selamat, mencerminkan hubungan antara manusia dan agama. Sistem nilai, termasuk kepercayaan agama, membimbing individu dalam mengutamakan keselamatan dan kesihatan. Sains juga memainkan peranan penting dalam memahami risiko keselamatan makanan, melaksanakan langkah kawalan dan memastikan bekalan makanan yang selamat. Dengan menyepadukan
pengetahuan saintifik, nilai agama dan pertimbangan etika, kita boleh mewujudkan sistem teguh yang melindungi kesihatan awam, memupuk kepercayaan dan menggalakkan masyarakat yang sihat. Terima kasih semua atas perhatian dan penglibatan anda sepanjang pembincangan ini. Apabila kita semua sampai ke penghujungnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana berada di sini hari ini. Saya berharap slide yang telah kami kongsikan ini akan memberikan impak dan pandangan serta maklumat yang berharga, sama ada daripada konsep baharu, perspektif yang berbeza atau penyelesaian kepada masalah. Saya percaya anda telah mendapati sesuatu yang bermanfaat untuk diambil daripada pembincangan ini.